Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Izzah Aisyah binti Abdul Ghani, nombor bateri I19103499. Saya bersama lagi dua orang rakan saya akan menerangkan mengenai tajuk iaitu Al-Halal wal-Haram fil Islam. Okey, saya teruskan kepada subtopik yang pertama iaitu maksud Al-Halal wal-Haram fil Islam. الحلال هو المباح الذي انحالت عنده عقده الحذر وأذن الشارع عن فعله، والحرام هو أمر الذي نهى الشارع عن فعله نهيا جازما بحيث يعترض من خلاف النهي لعقوبة الله في الآخرة وقد يعترض لعقوبة الشرعية في الدنيا أيضا. Okey, secara ringkas dia, halal dengan haram ni ialah halal ni ialah perkara yang kita boleh buat, ataupun senang kata kalau macam makanan, benda tu kita boleh makan, yang tidak dilarang langsung di dalam Islam untuk kita buat ni. Kalau macam haram ni ialah perkara yang dilarang, perkara yang dilarang, perkara yang ditegah untuk kita buat benda tu. Okey, kalau kata macam makanan yang halal, macam kita tahulah sedia maklum macam tumbuh-tumbuhan, macam makanan daripada laut. Ataupun kalau kata makanan yang haram ni kita boleh senang faham ialah BABI, lepas tu arak dan sebagainya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Majidah binti Muhammad Kamil, nombor matrik A19103674. Okay, saya akan membentangkan yang pertama adalah masadir al-qaidah. Okay, ini dalil. Okay, ma ijtama'a al-halal wal-haram illa qalab al-haram wal-halal. Okay, ini yang halal dan yang haram tidak berkumpul melainkan ia lebih banyak daripada melainkan haram itu lebih banyak daripada halal, iaitu dijatuhkan dia hukum haram. Okey. Seterusnya syarhul al-qaidah al-halal wal-haram. Poin yang pertama, al-halal wal-haram wahid min ahammul mafahim al-syar'iyyah allati tartibu bin nas al-syar'i wal-wahyu al-ilahi wa alaqatul insan bi rabbih wa nafsihi wa ahlihi wal kaunu kullihi. Yang bermaksud halal dan haram ni adalah salah satu konsep hukum yang terpenting yang berkaitan dengan teks hukum, wahyu ilahi dan juga hubungan manusia dengan Tuhannya, dirinya sendiri dan juga keluarganya dan juga seluruh alam semesta. Poin yang kedua, al-halal wal-haram wa alamat al-istifham al-kubra allati ya'ishu biha al-insan tawal hayatihi kullama hum bifi'lihi syai' aw raghaba fi taraka syai'. Yang bermaksud halal dan haram ni adalah tanda-tanda utama yang dilalui oleh seseorang sepanjang hidup dia setiap kali mereka melakukan sesuatu ataupun mereka ingin meninggalkan sesuatu. Poin yang ketiga, al-halal wal-haram qad yakunu biwabah allati taqadu al-muslim lis-sa'idah fi dunya wal-akhirah aw sabilul ladzi yajri al-insan lisyiqa fi alam al-ghaib. Yang bermaksud yang halal dan juga yang haram ni boleh jadi bawa kepada pintu orang Islam, boleh jadi asbab kepada kebahagiaan orang Islam di dunia dan juga di akhirat, dan juga boleh menjadi asbab kepada kesengsaraan di alam ghaib nanti. Poin yang seterusnya, wa mafhum al-halal bibasatatu huwa kullu syai' madi aw ma'nawi ibaha syar'i wa tajawazu 'anil hurumatuhu wa azanu lin-nas bi fi'lihi wa rafa'ahu hadaru 'anil mumarisah. Lepas tu, wa mafhum al-haram bibasatatu huwa kullu ma nahi anhu Islam bihukmuhu syar'i al-wadih bihaythu yastahiqu min yaf'alul haram juz'un fid dunya aw al-akhirah. Iaitu secara ringkas dia, konsep halal ni ialah segala material ataupun segala benda dan juga akhlak yang dibenarkan oleh syariat, dan juga konsep haram pula ialah segala benda yang dilarang oleh Islam dan dengan ketetapan hukumnya yang jelas, sehingga sesiapa pun yang melakukan perkara haram tu dia akan dapat dosa di dunia dan juga di akhirat. Al-qa'idah bainal halal wal haram tanqasimu ila 11. Okey, kaedah antara halal dan juga haram ni dia terbahagi kepada 11 kaedah.
Jadi kaedah yang pertama ialah al-aslu fil al-ashya' al-ibahah, yang bermaksud setiap perkara itu pada asalnya adalah harus. Yang kedua, kaedah yang kedua ialah at-tahlil wal tahrim haqqullah wahduhu, iaitu urusan yang menghalalkan dan juga mengharamkan itu adalah hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ialah tahrimul halal wa tahlilul haram qarinul syirku billah, yakni mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram adalah gandingan syirik kepada Allah. Kaedah yang keempat ialah tahrimu yattabi'u al-khabathu wa dirar, iaitu perharaman itu disebabkan kotor dan juga mudarat. Yang kelima ialah fi halal ma yaghni 'anil haram, iaitu dengan perkara halal seseorang tu tak perlu pun untuk dia pilih benda yang haram. Yang keenam ialah ma ada ilal haram fahuwal haram, yang bermaksud apa yang membawa kepada perkara haram tu juga haram. Okey, yang ketujuh ialah al-tahayyul 'alal haram al-haram, iaitu bermain helah dengan perkara haram adalah haram. Yang ke-8 an-niyatul hasanah la tabarrul al-haram, iaitu niat yang baik ini dia tidak mengharuskan perkara yang haram. Kaedah yang ke-9 ialah ittiqa' asy-syubhat, iaitu mengelak syubhah kerana bimbang terjerumus ke dalam perkara yang haram. Kaedah yang ke-10 ialah la muhabah wa la tafiqah fil al-muharramat, iaitu haram itu adalah haram untuk semua. Yang ke-11 yang terakhir ialah ad-darurat tabihu al-mahzurat, iaitu darurat mengharuskan perkara yang terlarang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membentangkan untuk kaedah yang pertama, iaitu tahrimul halal wa taqlilul haram qarinun syirku billah, iaitu mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram, iaitu adalah gandingan syirik kepada Allah Subhanahu Taala. Tindakan mengharamkan sesuatu yang halal itu akan menyekat kebebasan manusia dan menyempitkan sesuatu yang diluaskan oleh Allah kepada hamba-Nya. Islam itu murni dari aspek akidah tauhidnya dan bertoleransi dari aspek syariat dan amalannya. Lawan kepada dua ciri yang tadi itu adalah syirik, ini tindakan yang mengharamkan perkara yang halal. Kita pergi kepada poin yang pertama adalah Al-Quran mencela golongan musyrik Arab disebabkan kesyirikan mereka dan tindakan mereka yang mengharamkan yang halal. Sebagai contoh, mereka mengharamkan binatang, ternakan dan juga tanaman. Contohnya macam binatang, mereka mengharamkan unta, kambing dan juga semua ada 3. Lepas tu poin kedua adalah Al-Quran mencela tindakan mereka mengharamkan haiwan-haiwan ini dan tidak bertolak ansur terhadap kesesatan mereka yang disebabkan menuruti adat resam nenek moyang mereka. Sebagai contoh kan, dalam budaya Arab jahiliah ni, macam binatang ternakan tu, contohnya apabila kambing betina melahirkan anak betina, mereka akan memakannya. Namun apabila kambing tersebut anak jantan, mereka akan mengorbankan kambing itu untuk Tuhan mereka, dan kambing korban tu digelar wasilah. Kalau unta pula, kalau unta jantan membuntingkan anak kepada anaknya, mereka menganggap ia sudah dilindungi Tuhan, dan ia tidak akan ditunggangi ataupun dijadikan haiwan mengangkat barang. Ini unta ini digelar sebagai hamil. Dan yang ketiga, contoh yang ketiga, seekor unta melahirkan 5 ekor anak, dan anak yang last sekali itu adalah jantan. Mereka akan memotong sedikit bahagian telinga unta itu dan mengharamkan diri mereka untuk menunggangi unta tersebut. Yang kes ni ada dalam surah Al-An'am, ayat 103 hingga 104. Yang bermaksud surah
silap. Surah Al-Ma'idah ayat 103 hingga 104. Okey, Allah tidak mensyariatkan bahirah, saibah, wasilah dan ham, tetapi orang kafir itu mengada-ngadakan perkara yang dusta terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak menggunakan akal fikirannya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah menurut kepada apa yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Rasulnya, dan mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati daripada datuk nenek moyang kami. Okey, dalam surah Al-An'am ni dia memang panjanglah pembincangan dia, dan tentang tindakan tentang tindakan kaum mereka tu mengharamkan sesetengah haiwan ternakan seperti unta, lembu dan kambing. Dan surah tu menceritakan semua pasal tu. Kiranya benda yang halal mereka katakan haram. Okay, seterusnya mengenai at-tahrimu yatba'u al-khabithu wad-darar. Pengharaman itu disebabkan kotor dan mudarat. Okey. Sudah sedia maklum dalam Islam pengharaman itu adalah disebabkan kotor dan juga sama ada mudarat, dan sesuatu yang kotor itu sepenuhnya adalah haram, dan sesuatu yang suci sepenuhnya adalah halal, dan sesuatu mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya adalah haram, dan sesuatu yang manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya adalah halal. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran mengenai arak, pengharaman arak dan juga judi. Dalam surah Al-Baqarah. Okey, dalam surah Al-Baqarah ayat ini ayat 219 bermaksud mereka bertanya kepadamu, yakni wahai Muhammad, perihal arak dan juga judi. Dan katakanlah pada kedua-duanya ada dosa besar dan manfaat bagi manusia, tetapi dosa kedua-duanya lebih besar daripada manfaatnya. Okey, ini yang pertama. Untuk poin yang kedua pula mengenai poin kedua adalah Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan memakan daging khinzir, daging babi. Okey, ini orang Islam tidak faham sebab ia diharamkan, sebab ia diharamkan selain daripada ia kotor. Apabila dunia semakin canggih, sains menemui sejenis cacing yang mampu membunuh dalam daging babi. Dan ilmu sains sekiranya ilmu sains tidak menemui apa-apa dalam daging babi ataupun menemui sesuatu yang lebih dahsyat daripada cacing itu, orang Islam masih dengan pegangan mereka, iaitu daging babi ini kotor. Kiranya dan Allah mengharamkan makan daging babi ni bukan sahaja sebab kotor, tetapi sebab boleh membunuh, sebab ada sesuatu yang boleh membunuh kita, macam tu. Lepas tu dalam surah Al-An'am ayat 145. Okey, katakanlah aku tidak dapati dalam apa yang sudah diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, melainkan jikalau benda itu bangkai, darah yang mengalir ataupun daging babi, kerana sesungguhnya ia adalah sangat kotor ataupun dilakukan secara fisik, iaitu binatang yang disembelih atas nama selain daripada Allah. Kaedah yang seterusnya ialah fi halal ma yaghni 'anil haram. Kaedah ni ialah kaedah yang keenam, iaitu yang bermaksud dengan perkara halal seseorang tu dia tak perlu untuk pilih benda yang haram. Contoh yang saya datangkan ialah Allah Subhanahu Wa Taala dia haramkan ke atas kaum lelaki ni memakai sutera ataupun kain sutera, dan Allah gantikan dia dengan pakaian-pakaian mewah yang lain seperti bulu, kapas ataupun yang diperbuat daripada kulit.
Lepas tu masalah yang kedua ialah Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan zina dan juga liwat dan menggantikannya dengan pernikahan yang halal. Macam kita tahu Allah haramkan zina. Maksudnya seseorang tu tak perlu memilih yang haram lah. Sebab zina tu haram. Jadi dia boleh pilih perkara yang halal, iaitu Allah gantikan dia dengan pernikahan yang halal. Lepas tu yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala juga mengharamkan minuman yang memabukkan dan menggantikan dia dengan minuman-minuman lain yang lebih enak dan juga lagi bermanfaat dekat tubuh badan kita. So dekat sini macam benda yang mabuk tu haram lah, macam arak kan. Jadi ada banyak lagi minuman-minuman yang kita boleh minum yang lagi sedap daripada arak tu. Jadi kenalah dengan dia punya kaedah dia kan. Dengan perkara yang halal, seseorang tak perlu pun untuk pilih benda yang haram. Kalau kata contoh lain kan, iaitu contohnya macam Allah Subhanahu Wa Taala tu dia haramkan amalan untuk kita buat keputusan dengan menggunakan anak panah, ataupun ada lagi lah orang pergi jumpa bomoh ke apa kan, sebab benda tu haram dan juga syirik. Jadi Allah gantikan dia dengan perkara yang halal, iaitu kita boleh buat solat istikharah. Sedangkan solat istikharah tu senang je dan kata memang benda tu halal lah untuk kita buat. Tak perlu pun nak keluar ataupun pergi si bomoh ke buat benda-benda yang merepek, yang benda yang tak bagus. Tu antara orang kata masalah daripada dengan perkara halal, seseorang pun tak perlu je nak pilih benda yang haram. Kaedah yang seterusnya ialah ma ada ilal haram fahuwa haram, iaitu apa yang membawa kepada perkara haram tu ia tetaplah haram. Okey, antara prinsip yang ditetapkan oleh Islam adalah apabila Islam tu dia mengharamkan sesuatu, ia juga mengharamkan apa-apa yang menjadi wasilah kepada benda yang haram tu. Maksudnya wasilah ni jalan-jalan untuk buat benda yang haram tu. Okey, contoh yang pertama ialah Islam mengharamkan zina dan juga Islam turut mengharamkan segala jenis unsur yang mendorong ataupun yang membawa kepada zina, seperti pergaulan bebas ataupun macam orang perempuan dia berhias berlebih-lebihan. Jadi antara dalil yang menyebab yang turunnya hukum haram zina ni iaitu dalam surah Al-Isra ayat yang ke-32 yang bermaksud, dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan juga jalan yang jahat. Dan juga dalam surah Al-An'am ayat 151 yang bermaksud, dan janganlah kamu hampiri perkara-perkara kejahatan sama ada yang terang ataupun yang tersembunyi. Okey, apabila Islam tu dia mengharamkan zina melalui ayat-ayat dekat atas tadi tu, Islam turut mengharamkan segala yang menjadi pendorong kepada perbuatan zina. Justru ulama menetapkan kaedah apa sahaja yang membawa kepada haram adalah haram hukum dia. Jadi contoh yang kedua ialah dalam kes arak lah, kita dapat lihat Nabi Muhammad SAW dia melaknat peminum, pembuat dan juga penghidang arak. Begitu juga dengan orang yang dihidangkan arak kepadanya dan juga orang yang mengauk keuntungan daripada arak tersebut. Sebab yang ini kita boleh nampak ini adalah wasilah lah, macam pembuat, penghidang ni wasilah yang pergi sampaikan kepada peminum-peminum arak tu. Lepas tu dalam kes riba ni pun Nabi Muhammad SAW dia melaknat pemakan riba, yang memberi riba dan juga yang nampak perbuatan riba tu. Jadi setiap yang membawa kepada perkara yang haram adalah haram hukum dia, dan setiap orang yang membantu menjayakan perkara yang haram tu turut maksudnya dikira bersengkongkol lah dengan perkara-perkara tersebut, sebab ia adalah dosa besar. Terusnya, sebelum saya start, saya akan perkenalkan diri saya dahulu. Nama Nur Syukina Afifah binti Muhammad Hasanah Arifi, Dormitory I191034555. Jadi, saya akan teruskan kepada kaedah yang seterusnya, iaitu An-Niyah Al-Hasanah La Tabarra Al-Haram, yang bermaksud niat yang baik tidak mengharuskan perkara yang haram. Jadi dekat sini kalau boleh tengok, Islam menghargai tujuan dan niat baik dalam mensyariatkan hukum. Jadi Rasulullah SAW bersabda, An-niyatu al-hasanah la tabarrur al-haram. Yang bermaksud niat yang baik tidak mengharuskan perkara yang haram. Jadi dekat sini dengan niat yang baik tu,
perkara yang harus juga boleh bertukar kepada ibadah. Contoh, sesiapa yang makan dengan niat bagi menjaga nyawanya, menguatkan tubuh badan supaya dapat melaksanakan terhadap Tuhan dan umat, maka di situ akan dikira sebagai ibadah. Dan yang kedua, sesiapa yang menyetubuhi isterinya dengan niat memperolehi zuriat dengan menjaga kehormatan diri serta keluarganya juga dikira sebagai ibadah. Jadi seterusnya saya kemukakan lagi satu contoh bagi niat yang baik tidak mengharuskan perkara yang haram, iaitu memberi sedekah dengan menggunakan harta yang dicuri. Maksud kat sini niat dia baik nak bagi sedekah dekat orang, tapi dia menggunakan harta yang tidak halal. Dia menggunakan harta yang dia curi dan sebagainya. Maka di situ niat yang baik tidak mengharuskan perkara yang haram. Yang seterusnya, kaedah yang terakhir iaitu ad-darurat tubihu al-maqturat, yang maksud darurat mengharuskan perkara yang terlarang. Jadi kat sini ad-darurah ma la budda lil insan min baqaihi, yang maksud apa yang diperlukan untuk seseorang untuk teruskan hidup. Al-maqturah ni bermaksud al-haram al-manhi an fi'lihi, perkara yang dilarang untuk dilakukan. Jadi makna kaedah di sini al-uzur yazuzu al-syai'u al-mamnu', yang maksud dibolehkan keuzuran untuk perkara yang haram. Jadi dalil di sini adalah waqad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma madtururtum ilaih. Yang maksud dan dia telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan ke atas kamu kecuali apa yang kamu terpaksa melakukannya. Dalil yang kedua, qauluhu ta'ala faman idturra ghairu baghin wala 'adin fala isma 'alaih. Yang bermaksud, maka barang siapa yang terpaksa tanpa membantah dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Okay, yang seterusnya, inna dururat la tubihu kullu maqturat bal yajibu an takuna al-maqturat duna dururat. Maksud kat sini, keperluan tidak mengizinkan semua larangan, tetapi larangan tu mestilah tanpa keperluan. Kita pergi yang poin kedua, amma idza kanat al-mamnu'at atau al-maqturat akbar min ad-dururat fala yajuzu ijra'uha wa la tusbihu mabahah wa in ibahah al-maqtur al-mahzur lid-dururah tusamma fi usul fiqh bi ar-rukhsah. Yang mana idza tetapi jika larangan atau larangan itu lebih besar daripada keperluan, maka tak boleh kita melakukannya, dan tidak boleh kebolehan yang dilarang tu kerana terpaksa, dan ia disebut dalam prinsip ilmu usul fiqh iaitu keringanan. Okey. Terusnya anwa' ar-rukhsah salasatun. Jadi saya kemukakan ada 3 jenis rukhsah. Okay, al-awwal ibahah al-murakhas bihi ma damat halatun ad-dururah qa'imatun ka'akala al-maitah lil-mattar inda al-muja'a biqadarin raf'ul halak wa akala lahmun khinzir wa syuribal khamr inda al-atash aw inda al-ikrah tam innal idtarar kama yatahaqqaqu bil maja'ah يتحقق بالإكراه التام أيضا فيباح تناول المحرمات بل قد يكون واجبا وإن لم يتناول يكون أثما. Untuk lebih faham dekat sini iaitu kebenaran bagi keringanan selagi keadaan terhadap keperluan itu wujud. Contoh nanti disebut dekat sini ka'akala al-maitah, seperti memakan bangkai bagi orang-orang miskin kalau mereka merasa kelaparan. Dan yang seterusnya wa akala lahmun khinzir, makan daging khinzir. Wa syurba khamru 'inal atash, minum arak ketika rasa dahaga.
Jadi keadaan ni dibolehkan disebabkan kita rasa terpaksa dan ia merupakan satu keperluan. Jadi maka dibolehkanlah untuk kita melakukan perkara sebegitu, tapi bal qad yakuna wajiban. Tapi dia kata dekat sini dia tidak jatuh hukum kepada wajib. Wa illam yatanawwalu yakuna asaman. Tapi jika tak mengambilnya maka berdosa. Dia seolah macam menzalimi diri sendirilah dan selapak dan sebagainya, tapi kita tidak makan. Maksudnya dia akan menzalimi diri sendirilah. Okay, yang seterusnya asani innal fi'lu yuwaqi haraman lakin rukhsat syari' al-iqdamu alaihi li halatin ad-darurah كإتلاف مال المسلم أو القذف في عرضه أو إجراء كلمة الكفر على لسانه مع طمأنينة القلب. الامتناع عن التصرف في هذا النوع أفضل حتى لو امتنع فقد لا يكون مأجورا فلو أقدم لا يأثم لكن يبقى الفعل حراما فعليه الضمان عند إتلاف مال آخر. Maksudnya kat sini yang kedua, perbuatan itu tetap diharamkan tetapi syariat mengizinkan untuk melakukan jika benda itu diperlukan. Contohnya memusnahkan harta seseorang Muslim dan sebagainya lah. Tapi dekat sini al-imtina' an tasawruf fi hadha an-naw' afdal. Maksudnya sini menahan diri daripada bertindak melakukan perkara-perkara yang di atas itu adalah lebih baik dan perbuatan itu akan mendapat pahala lah. Seterusnya yang terakhir, an-naw' yang ketiga iaitu la yajuz bahalun wala yurakhas fiha aslan la bil ikrah at-tam wala bi ghairihi ka qatala al-muslim aw qat'a adu minhu aw zina aw daraba al-walidain aw ihdahuma wala yarfa' al-ith wal mu'akhadatu fi hadhihi al-umur walau fa'ila ma'al ikrah. Sini la yajuz bahal, ia tidak dibenarkan dalam apa jua keadaan dan ia langsung tak dibenarkan sama sekali lah, dan tidak dengan perasaan yang sepenuhnya maupun sebaliknya. Contoh, qatala al-muslim, membunuh seorang muslim, atau qata'a adu minhu, memotong anggotanya, ataupun au zina atau berzina, atau memukul salah seorang atau kedua ibu bapanya dan dia tidak dihapuskan dosa dan kesalahan dalam perkara ini walaupun ia dilakukan dengan keadaan dipaksa. Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya iaitu al-amthilah, contoh rusah. Yang pertama, law anna syakhsun kana fi halatin halak min al-ju' يقول له اغتصاب ما يدفع جوعه من مال الغير لا اغتصاب كل شيء وجد مع ذلك الغير لأن ما أبيح لضرورة يقدر بقدرها. Maksud kat sini, law anna syakhsun, kalau seseorang tu berada dalam kelaparan yang boleh menyebabkan dia mati dalam kelaparan, maka seseorang itu dibolehkan untuk mengambil hak orang lain, tapi hanya dibolehkan untuk mengambil hak itu sekadar mengikut keperluan, tidak boleh melebihi kadarnya lah. Okay. Yang kedua, at-tabib yanzur ila aurat al-marid biqadaril hajat. Maksud sini doktor yang merawat pesakit tu melihat aurat ataupun melihat bahagian sulit pesakit seberapa banyak yang perlulah mengikut kadarnya sahaja. Dan yang ketiga, iza ahdasa rajulun syabakan fi bina'ihi yatillu 'ala nisa' al-jiran la yu'maru bisidin as-shibak bal yamna'u min an-nazar li'anna ma ubiha ad-durura yuqaddar biqadariha. Maksud sini, kalau ada seorang lelaki ni bina ataupun dia buat tingkap dalam rumah dia, dalam bangunan dia, menghadap jiran perempuannya, maka di situ lelaki ni hanya dilarang untuk
daripada melihat jiran wanita tersebut, maka tak perlulah untuk pindah rumah dan sebagainya, sebab ada keringanan dekat situ. Jadi itu sajalah berkaitan dengan kaedah-kaedah halal dan haram. Kesimpulan daripada tajuk kami ini, prinsip-prinsip yang telah diketengahkan cukup memadai untuk memberi gambaran yang amat jelas berkenaan dengan ruang lingkup aktiviti dan juga amalan yang berkaitan dengan halal dan haram di dalam Islam. Pendekatan syarak terhadap prinsip halal dan haram menggambarkan betapa pentingnya pematuhan terhadap hukum dan juga ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian kerana Allah Subhanahu Wa Taala tu Maha mengetahui akan segala rahsia dan juga hikmah yang terselindung di sebalik benda yang haram dan juga benda yang halal, sama ada ia melibatkan perhubungan sesama manusia ataupun manusia sesama makhluk Allah yang lain. Jadi itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.